kasih saudara speaker, Terima Speaker Saudari Suci, juga kepada Pengurusi DAP Negeri Selangor, saudara Pentua, semua pemimpin-pemimpin DAP Negeri Selangor, semua wakil-wakil DAP Negeri Selangor, selamat pagi dan salam bersih. Saudari saudara, 各位亲爱的同志，大家早上好。Pagi ini kita adakan Convention Tahunan Negeri DAP Selangor yang diadakan selepas Perhimpunan Agung UMNO, di mana kita lihat wajah sebenar UMNO. Wajah bukan satu Malaysia, wajah tipu Malaysia. Kita lihat wajah UMNO yang beritahu sama rakyat janji ditunaikan. Sebenarnya bukan janji ditunaikan, janji dihancurkan. Ini bukan hanya tentang akta hasutan saja. Perdana Menteri, Presiden UMNO telah buat janji bukan satu kali, bukan dua kali, tapi sebanyak 3 kali dalam 3 tahun beliau cakap kerajaan BN akan mansuhkan akta hasutan. Tapi dalam Perhimpunan Agung UMNO, beliau bukan sahaja hancurkan janjinya, tidak mansuhkan akta hasutan, sebaliknya akan memperkukuhkan akta hasutan supaya lebih mudah untuk tangkap sama pemimpin-pemimpin pembangkang. Tentu dia tidak akan sebut pemimpin pembangkang, tapi kita tahu siapa yang mereka tunjukkan. Kerana selama ini yang kena pemimpin PR saja. DAP dan DAP selain daripada mendiang saudara kapal Singh, Teresa Kok pun telah didakwa di bawah akta hasutan hanya kerana buat satu video saja. Tentu apabila akta hasutan diperkuatkan atau diperkukuhkan atau diperkasakan, apa-apa istilah mereka akan guna, tentu itu adalah satu teknik untuk digunakan ke atas mereka yang menentang Barisan Nasional. Kerana kalau tidak digunakan ke atas pemimpin atau mereka yang menentang BN, mengapakah tidak digunakan ke atas mereka yang menyokong Barisan Nasional UMNO? Tak kira dalam atau di luar UMNO. Di luar UMNO kita semua tahu Perkasa dan Ibrahim Ali, Ugut nak bakar Bible, berbahasa Melayu dan Iban, tetapi tak didakwa di bawah akta hasutan. Itu serius. Itu memang menghasut, tetapi tak didakwa. Dan kalau ia memang untuk menjaga keselamatan negara, kalau ia memang dilaksanakan secara adil, mengapakah tidak ambil tindakan ke atas Dr. Washington, bekas Timbalan Menteri yang buat fitnah bahawa masyarakat Cina bakar Al-Quran? Ini dua jahat kali. Kerana sebelum ini itu Dr. Washington daripada Baling, bekas Timbalan Menteri daripada Baling, Kedah, orang Kedah. Sebelum ini Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Mukris Tun Mahathir telah keluarkan kenyataan, ya, ada kes bakar Al-Quran, tetapi dilakukan oleh seorang Melayu yang tidak sioman. Tentu tidak siomana
orang yang siuman tentu tak akan buat perkara jahat macam ini. Tentu orang tidak siuman dan telah dihantarkan ke hospital untuk dapat rawatan. Ini kenyataan secara bertulis oleh Menteri Besar Kedah bahawa dilakukan oleh seorang Melayu yang tak siuman. Tak ada kes, tak ada isu. Semua faham. Tapi Dr. Mashita boleh cakap masyarakat Cina. Ini bukan satu dua orang. Masyarakat Cina di Kedah bakar Al-Quran. Ini satu penipuan. Sendiri pun tahu itu palsu, itu fitnah. Tapi boleh cakap kebohongan seperti ini di kacamata televisyen. Adakah tindakan diambil? Adakah beliau ditegur? Adakah beliau diminta untuk tarik balik dan minta maaf atas kenyataannya oleh pemimpin UMNO? Ada tak? Ilek pocik tak ada. Mengapa? Kerana UMNO nak mainkan sentimen ekstremisme dan kekauman. Ini kes paling jahat. Ini harus kena. Kalau akta hasutan dilaksanakan secara adil dan saksama, ini kes pasti lekatnya, pasti sangkutnya. Tapi tak ada apa-apa tindakan diambil. Dan itulah sebabnya kita tidak boleh biarkan begitu saja. Bila kebenaran dan bila keharmonian yang kita capai selama ini terancam dan tergugat oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang buat tuduhan palsu dan jahat sekali, saya akan arahkan semua jawatankuasa negeri di AP mulai besok buat laporan polis ke atas Dr. Mashita, desak bahawa tindakan diambil ke atas penipuan yang jahat yang mengancam keselamatan negara. Dan ini adalah penting kerana kita tidak boleh biarkan kalau semua perkara jahat, perkara yang tak baik ini boleh dibesarkan ke atas masyarakat bukan Melayu. Dia buat salah, kita pula kena tanggung. Macam dekat Penang sama juga. Dia jual tanah Melayu, dia salahkan sama kita. Dia untuk 5 juta, dia salahkan sama kita. Kita 1 sen pun tak dapat. Atau dekat utara kita cakap sekupang pun tak dapat. Kita pula kena tanggung beban. Mana boleh macam ini? Lainkan satu hari nanti dia kalau sakit perut dia cakap, ini salah masyarakat Cina. Itu yang tidak betul. Dan itulah sebabnya kita mesti ambil tindakan serius supaya kita tidak boleh tunduk, kita tidak boleh biarkan pemimpin-pemimpin UMNO yang jahat ini hancurkan kestabilan dan juga keharmonian negara kita. 我相信很多人看到这个武统大会的言论的报道，不是单单摇头啊，在问我们国家哪里有希望？不是因为他们发表的言论，是因为发表的言论过后，明明是谎言，明明是错误的，没有被纠正，反而让他们继续煽动情绪，来冤枉非马来人，尤其是冤枉华社。在这方面，我们要强调，行动党所有的领袖和党员不会向这些坏蛋的领袖低头啊！我们不会向他们低头，我们还是站稳立场，捍卫真理，捍卫非马来人在马来西亚公民权的基本权利。如果你撒谎，我们准备捍卫马来西亚人民的地位。所以，好像这些不正确的谎言，我们要挑战，看政府
连国政政府是否说维护法律、讲到做到，虽然我们知道他们采取行动的可能性很渺茫，但是还是要做，还是要告诉马来西亚人民不要放弃，还有行动党捍卫你们的权益。所以好像这些无统的爱干的领袖、撒谎的领袖，明天开始必须要有一个行动。我将会指示所有的周委报案，针对马新大的谎言。Keputusan Perdana Menteri untuk tidak tunaikan janjinya menimbulkan persoalan. Kalau dia boleh cakap tak serupa bikin, apa lagi kita boleh percaya sama Perdana Menteri dan UMNO dan Faisal Hashim? Dia cakap dia akan lawan rasuah, kita boleh percayalah. Dia cakap dia akan tingkatkan mutu kehidupan rakyat, khususnya mereka yang susah dengan harga barang naik, kita boleh percaya. Itu bukan hanya satu isu atas hasutan. Kalau beliau tak boleh cakap serupa bikin, macam mana rakyat Malaysia boleh percaya lagi Perdana Menteri dan Faisal Hashim? Perdana Menteri punya cakap pun tak boleh percaya. Ini bukan macam kepada rakyat. Kita cakap serupa bikin. Saya percaya di Selangor, ikut manifesto. Kita laksana manifesto yang kita janjikan sama rakyat. Di Pulau Pinang pun serupa. Kita buat manifesto. Kita janjikan semua janji yang kita buat sama rakyat. 如果首相所讲的话不可靠，他所许下的诺言不能够相信，这样我们怎样能够对国政有信赖？他所做出所有的诺言还可靠吗？他答应什么？哇，答应说放心，这些武统领袖说要关闭华小，哎呀，不会的，因为这个是我们的诺言啊。他又在用我们的诺言啊。如果答应3次要废除煽动法令，过后可以反悔，他的诺言说要维护华小，不会被关闭。我们要问，可以不可以同样相信啊？信得过吗？信得过吗？咁樣落去信過㗎啦。所以，如果你已經講到不算數，證明不可靠，這樣你說要確保華小母語教育能夠維持下去，可以相信嗎？所以我們說，不能夠相信武統領袖、國政領袖的諾言，最終還是要靠自己維護我們的基本權利。在這一方面，當然民主行動的領袖會跟人民站在一起，維護他們的權利和機會。Dalam Perhimpunan Agung UMNO tak sebut langsung tentang masalah negara, tak ada sebut langsung tentang rasuah, tak ada sebut tentang masalah harga barang naik, tak sebut langsung tentang hutang yang meningkat, bukan sahaja untuk negara tapi untuk rakyat Malaysia biasa. Hanya cakap tentang nak tangkap orang saja. Itu Perhimpunan Agung UMNO. Nak tangkap orang saja. Isu besar negara tak sebut langsung. Dan ini adalah satu perkara serius.
Dari segi rasuah, lagi lama, lagi membimbangkan. Dari segi harga barang naik itu sama, kita masih tunggu. Harga minyak sudah turun sampai US dollar 68 ringgit baru-baru ini. Satu tong telah turun sampai 68 US dollar baru-baru ini. Kita masih tunggu adakah harga minyak diesel berapa banyak akan turun pada 1 hari bulan Disember pada esok hari. Kita tunggu. Tapi adakah ia dibincangkan dalam perhimpunan UMNO? Ada. Mereka tak minat. Itu rakyat yang susah, itu mereka yang susah. Kita tak susah. Itulah perbezaan. Kita nak tanya, bila harga minyak telah turun lebih 40%, mengapakah harga minyak di negara kita tidak turun langsung? Adakah kalau harga minyak nak turun mengikut harga minyak sedunia, kita kena tunggu barisan nasional turun dulu baru harga minyak boleh turun. Saudara-saudari sekalian, kita mesti berikan tumpuan kepada masalah ekonomi. Itulah perkara yang paling penting untuk rakyat. Satu laporan baru menyatakan, ini ialah Malaysian Human Development Report, menyatakan bahawa 88% keluarga tidak ada penjimatan, tidak ada wang penjimatan. Itu sesuatu yang amat membingungkan. Apakah cadangan untuk membantu keluarga-keluarga yang menghadapi masalah kewangan sekarang? Itulah sebabnya kita pertahankan hak rakyat, tapi pada masa yang sama kita kena berikan tumpuan dan fokus kepada isu ekonomi. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada isu-isu ekonomi. Dan isu ekonomi juga berkaitan dengan rasuah. Kerana rasuah, rakyat susah. Kita mesti sentiasa bongkarkan rasuah. Dan itu telah dilakukan dengan baik oleh pemimpin DAP, termasuk pengurusi DAP Negeri Selangor, Tony Puah, yang mencipta sejarah pemimpin pembangkang ahli parlimen pembangkang yang pertama yang disaman oleh Perdana Menteri. 58 tahun tak ada pemimpin atau ahli parlimen pembangkang disaman oleh Perdana Menteri. Beliau menjadi orang pertama yang disaman oleh Perdana Menteri. Saya ucapkan tahniah kepada saudara Tony Puah. Kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Mengapa saya cakap bahawa kita kena berhati-hati? Takkan Barisan Nasional UMNO tak tahu bila mereka buat fitnah persalakan masyarakat bukan Melayu, mereka sudah tak mau lagi sokongan daripada golongan bukan Melayu. Mereka rasa mereka boleh mainkan pertarungan untuk kukuhkan kedudukan mereka. UMNO mungkin cakap, oh kita boleh menang tambah kursi. Yang lain-lain tak menang, itu mereka punya pasal. Itulah sebabnya timbalan Perdana Menteri cakap apa? Timbalan Perdana Menteri begini semasa perhimpunan UMNO cakap bahawa Barisan Nasional mungkin akan hilang kursi. Daripada 133 kursi parlimen akan hilang kursi sampai 103 kursi. Ini bukan saya cakap ya. Ini siapa cakap? Tan Sri Muhyiddin cakap. Kalau Barisan Nasional menang 103 kursi parlimen, siapa jadi kerajaan? Siapa jadi kerajaan? Siapa jadi kerajaan? Pakatan jadi kerajaan. Tapi jangan gembira dulu.
Jangan tepuk tangan dulu. Kerana mereka tahu mereka mungkin tinggal 103 kerusi. Itu sebab BN akan mainkan banyak teknik kutu. Dia sudah mula gunakan akta hasutan ke atas pemimpin-pemimpin. Kalau akta hasutan tak boleh jalan, dia akan saman itu pemimpin-pemimpin. Itu sebab kita kena berhati-hati. Mereka pun tahu PRU 14 Barisan Nasional mungkin akan kalah. Itu sebab mereka akan mainkan banyak taktik kutuk, termasuk cuba sabotaj dan memporak-perandakan hubungan parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Kita telah lihat apa yang mereka cuba buat dalam Kemulut Selangor. Jelas kita lihat. Tapi nasib baik semua pukul. Nasib baik ada pemimpin yang ada berjiwa rakyat macam saudara Sani sendiri. Berikan satu lagi kebukaan kepada yang Rona saudara Sani sendiri. Kerana ada pemimpin macamnya yang tak mau tunduk kepada rasuah, yang tak mau tunduk kepada kebukaran dan kerakusan kuasa. Selangor masih di tangan rakyat Selangor, di bawah Pakatan Rakyat. Itulah perbezaan. Dan itulah satu iktibar, satu pengajaran yang baik kepada kita semua. Ini pihak lawan akan terus untuk cuba sabotaj, cuba buat perkara-perkara untuk pecah belahkan persatuan ataupun parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka juga akan pastikan kemenangan dengan buat persempadanan semula. Konstituensi di Indonesia. Ini yang mereka akan lakukan supaya peluang menang akan memihak kepada kita. Saya rasa itu satu perkara yang kita mesti berikan tempat, baik di Selangor ataupun di satu Malaysia. Ini saya rasa parti mesti mengkaji dengan teliti cadangan-cadangan yang dibuat oleh SPR, kerana kita tahu macam mana SPR akan jalankan kerja mereka. Yang ketiga, ini untuk parti DAP kita kena berhati-hati. Ialah kalau ini tak cukup, mereka rasa DAP adalah satu ancaman kuat, mereka akan gunakan ROS, pendaftar pertubuhan terhadap parti DAP. Kita telah menang pusingan pertama. Saya nak ucapkan terima kasih dan syabas kepada saudara Bobi Singdiuk kerana menang di Mahkamah Melawan ROS yang mengesahkan bahawa kita, pemilihan kita CEC yang dipilih oleh wakil-wakil rakyat adalah jabatan kuasa yang sah untuk memimpin parti DAP. Tapi perkara ini belum selesai lagi. Mereka akan teruskan siasatan. Tak kira ada bukti, tak ada bukti, mereka akan jalan terus. Kita tunggu. Kita kena bersiap sedia hadapi tindakan mungkin yang akan dibuat oleh ROS. Ini semua usaha untuk melemahkan Pakatan Rakyat supaya Barisan Nasional tidak tinggal 103 daripada 133 kursi. Apa yang mereka buat, mereka tahu. Dekat Sabah Sarawak, ramai rakyat di sana hampa dan mereka sedia untuk ubah. Sekarang ubah bukan sahaja di tengah, di semenanjung Malaysia, juga sekarang dengar di kawasan pedalaman di Sabah dan di Sarawak. Yang penting, saudara-saudari sekalian, kita kena ingat, kita kena berikan tumpuan
kepada masalah utama rakyat, iaitu masalah ekonomi. Kedua, di Selangor dan di Pulau Pinang, kita ada lagi satu tanggungjawab penting. Tanggungjawab penting ialah untuk menunjukkan kita boleh jadi kerajaan yang jauh lebih baik daripada Barisan Nasional. Dan saya percaya di Selangor dan di Pulau Pinang, kita boleh lakukannya dengan menunjukkan dan membuktikan kalau ada seorang yang bersih, jujur dan rajin, pasti anda akan dapat untuk berjaya. Itulah saya rasa mesej yang kita nak sampaikan kepada rakyat. Tak kira sama ada anda Melayu, Cina, India, tak kira sama ada anda sokong Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat, kalau anda jujur, kalau anda bersih, kalau anda rajin, pasti anda boleh berjaya. Itulah mesej yang kita mesti sampaikan. Dan cara untuk dilakukannya ialah untuk menunjukkan kita bukan ekstremis macam Barisan Nasional dan UMNO. Kita adalah sederhana, wasatiyah, dan selalu ingatkan bahawa kalau kita jadi kerajaan baik, selalu disebut kerajaan baik akan dapat pengampunan daripada Tuhan. Itu memang diajar lama lagi. Apa itu mesej? Mungkin saya kena minta Sari Sunggit untuk beritahu saya. Bahawa Datun tadi Batan Wara Gul Kafur. Iaitu sebuah kerajaan yang baik pasti akan dapat reda dan pengampunan daripada Tuhan. Ini bukan sahaja di agama Islam, di semua agama pun serupa. A righteous government will gain the favor of this Lord, of the Lord. Itu memang sesuatu yang wujud di semua agama, dan itulah sebabnya kita mesti tunjukkan bahawa urus takdir yang baik, kerajaan yang baik, dan tentu bukan sahaja akan dapat pengampunan Tuhan, tapi akan dapat sokongan daripada rakyat Selangor dan Malaysia. Saudara-saudari sekalian, itulah seruan yang saya ingin minta. Seruan bertindak, a call to action. A call to action not only to bring up the issues that matters most to the people, but most important of all, to be their defender. And now Barisan Nasional and UMNO are attacking the rights of the people. We have to be their defender. Itu seruan bertindak kerana BN dan UMNO jelas mengancam hak rakyat. Tak mau berikan perhatian kepada hak-hak ekonomi, masalah rasuah. Kita mesti jadi pembela rakyat, Pakatan Rakyat, pembela rakyat. Dan saya percaya Selangor boleh jadi model di mana ketiga-tiga parti bersama-sama menguruskan masalah yang timbul. Dekat parti DAP, kita akan berpegang kepada prinsip. Kita tidak akan berdasarkan personality. Prinsip itu penting. Kalau ada urusan, kita urusan di antara parti dengan parti. Saya rasa itulah perkara pokok yang telah pun diputuskan oleh parti DAP. Sebelum saya akhir ucapan saya, taktik-taktik kotor yang dimainkan oleh Barisan UMNO sangat lincah, sangat licin. Dia akan gunakan apa taktik itu. Dan kita tahu bahawa mereka sekarang beritahu sama parti PAS. Kali ini dekat perhimpunan agama tak sebut pun parti PAS. Oh, sangat baik. Oh, dulu ini
tiap-tiap kali hantam Pak Kipas. Sekarang hanya 2 orang saja dia sasarkan. Satu tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu lagi ialah saya. Saya pun terkejut tiba-tiba saya jadi begitu popular. Kalau tengok berita sekarang tak ada nama saya, itu bukan berita lagi lah. Tapi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan usaha mereka untuk mainkan pecah dan bentang. Tapi saya percaya pemimpin PAS pun tahu UMNO hanya akan datang untuk cakap tentang perpaduan. Bila mereka lemah, bila mereka lihat 1-3 kursi parlimen sekarang akan tinggal 103 kursi pada PRU 14. Tapi bila mereka kuat, tak hiraulah, dia akan tekan lagi. Saya rasa kita semua, dan itulah terpulang kepada kebijaksanaan masing-masing untuk menangani cabaran sedemikian. Tapi janganlah kita terperangkap dalam permainan perkauman mereka, kerana mereka kontrol media. Apa mereka cakap pun boleh, apa mereka fitnah pun boleh. Tapi kita kena jelaskan bahawa Pakatan Rakyat tidak pernah belakangkan prinsip keadilan dan juga demokrasi yang diamalkan selama ini. Nah, itulah sebabnya saya harap Pakatan Rakyat PR kena pada masa yang genting dan kritikal ini, kita kena jadi pembela rakyat, khususnya yang ditindas oleh Barisan Nasional. Boleh tak? Boleh tak? Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan melahirkan harapan kita ada satu mesyuarat tahunan, convention tahunan yang berhasil supaya kita dapat majukan agenda Pakatan Rakyat di negeri Selangor dan juga di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih dan terima kasih.